Assalamualaikum murid-murid. Okey, cikgu harap murid-murid terus bersemangat untuk belajar. Okey, untuk minggu ni hari Isnin 8 hari bulan, kita belajar cara-cara menulis karangan. Okey, karangan ni merupakan soalan bahagian C kertas bahasa Melayu penulisan. Kertas bahasa Melayu penulisan bahagian C dalam peperiksaan UPSR, kertas penulisan bahagian C. Okey, cikgu rasa kamu telah belajar cara-cara menulis karangan bermula daripada tahun 3 lagi dah mula menulis karangan. Pada tahun 3 karangan yang mudah akan bawa sampai tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Okey, untuk peringkat sekolah rendah sekadar maksimum 120 patah perkataan. Okey, nanti awak masuk ke tingkatan 1 masuk sekolah menengah pula dia akan lebih lagi. 150 patah perkataan, 180, 350, 500 patah perkataan. Yang penting sekolah menengah rendah ni kita belajar asas dulu menulis karangan. Walaupun simple, walaupun mudah, tapi karangan kamu mesti yang terbaik supaya kamu melangkahkan kaki ke sekolah menengah nanti kamu dah pandai menulis karangan. Okey. Untuk hari ni kita lihat. Okey. Seperti yang saya bagi tahu tadi, karangan ni merupakan kertas bahagian C, kertas penulisan. Okey, sebelum tu kita lihat jenis karangan. Karangan ni terbahagi kepada dua, karangan tidak berformat dan karangan berformat. Okey, karangan tidak berformat ada contoh fakta, perbincangan, tindakan, gambaran, autobiografi, cerita, peribahasa. Manakala karangan berformat adalah ucapan, syarahan, perbahasan, laporan, catatan, dialog, surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Apa beza karangan tidak berformat dan karangan berformat? Karangan tidak berformat ini adalah karangan yang ditulis dalam bentuk perenggan biasa. Okey, perenggan ni mana setiap permulaan isi karangan kita tulis bermula daripada bahagian tengah, itu perenggan. Okey, karangan berformat pula adalah karangan yang mempunyai bentuk, teknik untuk menulisnya. Contoh surat kiriman rasmi dan surat kiriman tidak rasmi. Permulaan surat kita akan menulis alamat penulis, alamat pengirim. Okey, untuk surat kiriman tidak rasmi, alamat penulis kita tulis bahagian atas sebelah kanan. Manakala alamat pengirim dan atau penulis untuk surat kiriman rasmi kita tulis belah atas bahagian kiri. Itulah format dia. Itu karangan jenis berformat. Adalah contoh catatan macam mana format dia, dialog macam mana format dia, berita ada cara format dia. Okey, berbanding daripada karangan tidak berformat. Karangan tidak berformat kita tulis dalam bentuk perenggan biasa. Okey, untuk karangan bahagian C kertas penulisan, okey, dia akan diberi dua pilihan soalan. Soalan 1 ataupun pilihan soalan nombor 2. Awak hanya perlu pilih satu sahaja. Okey, panjang karangan kamu mestilah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Dalam peperiksaan kertas bahasa Melayu penulisan diperuntukkan 1 jam 30 minit. Untuk bahagian C ni awak kena anggarkan masa lebih kurang 35 minit. Markah penuh untuk bahagian C karangan adalah 25 markah. Bahagian A kertas penulisan bahasa Melayu, bahagian A bina ayat, bahagian B ulasan dan bahagian C adalah karangan. Okey. Saya rasa kamu pun dah faham, kamu dah mula belajar daripada tahun 3 dulu lagi. Okey, seterusnya kita lihat contoh sebelum kita pergi cara menulis karangan, kita lihat panduan menulis karangan. Yang pertama sekali, karangan ditulis sebanyak, mesti karangan kamu yang cemerlang, yang terbaik, karangan kamu ditulis sebanyak 6 perenggan. Perenggan 1 adalah perenggan pendahuluan, 2 hingga 3 ayat. Perenggan 2 hingga perenggan 5 adalah perenggan isi. Setiap perenggan mesti ada 2 hingga 3 ayat. Ayat pertama, ayat idea utama. Ayat kedua, ayat sokongan. Ayat yang ketiga, ayat contoh. Itu yang terbaik. 3. Setiap perenggan ada 3 ayat. Okey, perenggan yang ke-6 adalah perenggan penutup. 2 hingga 3 ayat, juga masukkan kesimpulan, pendapat sendiri dan peribahasa. Ingat tu, karangan, kalau karangan tidak berformat, mesti ditulis 6
gan. Perenggan apa perenggan? Perenggan 1 pendahuluan, perenggan kedua hingga perenggan 5 perenggan isi, perenggan yang keenam adalah perenggan penutup. Okey, teknik yang kedua, langkah yang kedua mesti baca semua arahan dan soalan. Okey, fikir dan pilih soalan yang mampu kamu tulis. Jangan pilih soalan yang tidak biasa kamu jawab. Okey, dah pilih, dah fikirkan, baca arahan, dah fahamkan apa kehendak soalan. Ada dua pilihan. Soalan satu ada soalan nombor 2. Pilihlah yang kamu rasa kamu mampu untuk tulis. Okey, dah pilih dah. Tetapkan soalan berapa yang kamu nak. Bina kerangka karang. Mesti bina rangka karangan. Okey, sebelum menulis karangan mesti bina rangka karangan. Macam mana nak tulis rangka karangan? Okay, kita akan belajar sebentar lagi. Okey, contoh. Okey, ini kertas yang saya bagi. Awak tengok dalam fail modul hari tu ada kertas, sehelai kertas untuk karangan. Ada 2 contoh karangan dalam tu. Okey. Okey, dalam ni soalan bahagian C kadang-kadang dia bagi bentuk macam ni. Dia bagi awak pantun dulu, sajak ke syair ke lirik lagu ke, lepas tu dia bagi arahan. 2 rangkap di atas merupakan sebahagian daripada sajak cita-cita. Lirik tersebut membandingkan 2 orang insan. Pertama, insan yang kehidupannya tidak mempunyai cita-cita. Insan kedua berjaya lantas cita-cita murni yang dimilikinya. Hidup tanpa cita-cita umpama bumi gersang, berjerebu lagi menyakitkan. Tahukah engkau manusia itu berjaya lantaran berdiri atas landasan cita-citanya yang murni. Ini dibagi satu bentuk sajak. Okey, ini sebagai dia punya sumber awak. Tak ada pun sebenarnya, dia tak ada kaitan pun dalam isi menulis karangan. Ini hanya sebagai bahan rangsangan sahaja. Ada kala dia bagi sajak, ada kala bagi syair, ada kala dia bagi pantun, ada kala dia bagi lirik lagu, macam-macam sumber bahan rangsangan yang boleh diberi. Okey, yang penting kena cari dulu apa kehendak soalan. Berdasarkan maksud lirik sajak tersebut, tulis karangan tentang kepentingan memiliki cita-cita dalam kehidupan. Oh, daripada sini ada arahan dah. Apa yang dia minta kita buat? Oh, karangan ni, soalan ni dia minta kita menulis karangan tentang kepentingan memiliki cita-cita. Oh, tajuk ni, soalan contoh soalan ni tentang tulis karangan tentang kepentingan memiliki cita-cita dalam kehidupan. Arahan seterusnya, tulis karangan kamu selengkapnya. Panjang jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Jadi kamu fikir, tentang cita-cita. Sebab apa semua orang perlu ada cita-cita. Jadi buat keputusan, aku nak pilih soalan yang ni. Okay, kalau dah pilih, dah confirm dah kita nak pilih soalan yang ini, seterusnya kita mesti bina peta rangka karangan. Jadi rangka karangan ni kita gunakan peta Aiting. Okay, cikgu suka gunakan peta Aiting, iaitu peta buih. Okay, cikgu suka gunakan peta buih. Okay. Okay, peta buih tengok. Buat peta buih, ingat ada 6 perenggan. Jadi, mula-mula buat satu bulatan besar. Buat satu bulatan besar di tengah-tengah. Okay, buat satu bulatan besar di tengah-tengah. Okay, bulatan besar tengah-tengah ni tulis tajuk. Tajuk ni nak ambil daripada soalan tadi. Kepentingan memiliki cita-cita. Okay, tulis itu. Kepentingan memiliki cita-cita. Tajuk bulatan yang pertama adalah menulis tajuk karangan. Okay. Lepas tu ingat, mesti tulis 6 perenggan. Jadi mesti ada 6 cabang. 6 perenggan mesti ada 6 cabang. Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4, cabang 5, cabang 6. Ada 6. Okay, ingat sebab ada 6 perenggan. Karangan mesti tulis 6 perenggan. Cabang 1 apa dia? Pendahuluan. Cabang kedua, isi. Cabang ketiga, isi nombor 2. Cabang keempat, isi nombor 3. Cabang kelima, isi yang keempat. Dan cabang yang keenam, penutup. Mesti buat rangka dulu. Ambil masa 10 minit, 15 minit buat rangka. Lepas sudah rangka, baru kita boleh menulis karangan. Okay, buat cabang. Buat satu bulatan buih dia.
Okey, ingat cabaran pertama pendahuluan. Pendahuluan ni biasa kita kaitkan dengan kata kunci tajuk. Okey, tajuk kita kata kunci ni adalah cerita. Jadi kita pendahuluan dia, apa itu cerita? Yang kedua, apa kepentingan cerita? Cerita masukkan tajuk dia, kepentingan cerita. Cerita ini jadikan pendahuluan. Okey. Seterusnya kita pergi cabang yang kedua. Cabang kedua kita masuk perenggan yang kedua. Cabang isi satu. Okey. Dan satu, apa dia? Isi yang kita fikirkan, pendorong untuk kepentingan memiliki cerita, pendorong untuk harungi kehidupan. Kita nak jadi kehidupan kita mesti ada cerita. Pendorong untuk tulis, pendorong untuk harungi kehidupan. Contoh dia apa? Doktor rajin belajar. Okay, sorry kat sini ada kesilapan ejaan. Patutnya DOK bukan DOC. Okay, DOK, doktor. Okay, doktor. Okay, contoh doktor. Bila nak jadi doktor, mesti rajin belajar. Itu isi yang kedua. Isi yang pertama. Isi yang kedua adalah bersedia dan tahu hala tuju masa akan datang. Contoh nak jadi pemain badminton. Isi yang ketiga menjadi lebih baik daripada yang tidak pasti ceritanya. Ada keyakinan tinggi. Isi yang keempat, hindar diri daripada pengaruh negatif. Kepentingan memiliki cerita. Ia bersedia dan tahu hala tuju masa akan datang. Menjadi lebih baik daripada yang tidak pasti ceritanya. Hindar diri daripada pengaruh negatif. Kita cari dulu isi. Ini kena cari sendiri. Waktu peperiksaan kena cari sendiri. Apa pentingnya ada cerita? Dah ada ni kena buat cabar semua. Rangka ni. Penutup dia kesimpulan peribahasa. Okey. Habis tajuk yang pertama. Okey. Awak lihat dalam buku awak, kertas yang latihan tu, tajuk yang kedua. Okey, tajuk yang kedua saya bagi keburukan perlakuan ponting sekolah. Tajuk dia keburukan perlakuan ponting sekolah. Sama juga, mesti ada 6 perenggan, ada 6 cabang. Buat peta buih, peta iting. Pendahuluan dia, sekolah, perlakuan ponting sekolah. Apa itu sekolah ataupun ponting? Sekolah. Kita ambil pendahuluan dia, apa itu sekolah? Okey, inilah isi-isi dia sampailah untuk. Okey. Mesti ingat menulis karangan. Pilih dulu soalan mana yang kamu nak. Lepas tu bina rangka karangan. Gunakan peta iting. Dah bina rangka karangan baru kita menulis karangan. Okey, tak mudah. Kalau awak dah biasa buat, benda ni akan menjadi mudah. Benda ni akan bekalan awak untuk menghadapi masuk ke melangkah ke sekolah menengah nanti. Okey, sama juga. Cuma peringkat sekolah rendah 120 patah perkataan. Masuk tingkatan 1 mungkin awak kena buat karangan sepanjang 150 patah perkataan. Masuk tingkatan 4 awak kena buat 350 patah perkataan. Masuk SPM nanti kamu kena buat 500. Inilah asasnya awak belajar daripada sekolah rendah. Tajuk dia lebih kurang sama, takkan beza. Okey. Cuma tekniknya perlu kamu tahu. Sekarang sekolah rendah 6 perenggan. Masuk tingkatan 1 buat 8 perenggan. Masuk tingkatan 4 10 perenggan. Itu biasa. Okey, kalau kita sekolah rendah pun kamu tidak menguasai, macam mana kamu nak menghadapi sekolah menengah nanti? Okey, untuk latihan minggu ni 8 Februari sepanjang minggu ni. Okey, yang pertama cikgu minta minggu lepas masih ada murid yang belum hantar buku lagi. Okey, kita bahasa Melayu dengan saya mesti ada 4 buah buku. Kamu kalau awak kata kamu ada 3, tak apa, cari je buku yang tahun lepas yang tak pakai, gunakan. Okey, yang pertama sediakan buku pemahaman dan tata bahasa. Masih ada belum murid yang hantar lagi latihan yang lepas. Yang kedua, buku ada ulasan. Yang ketiga, ada buku bina ayat. Okey, untuk minggu ni tolong sediakan satu lagi buku panjang. Kalau tak ada, carilah buku tahun lepas pun tak apa. Okey, kita tulis ke atas ni karangan. Okey, untuk minggu ni tulis karangan. Tampal karangan contoh 1 dan contoh 2 dalam buku karangan yang panjang. Lepas tu salin 2 peta minda rangka karangan yang telah tunjukkan tadi, peta buih tadi. Tampal, salin peta buih. Lepas tu salin contoh karangan yang saya kotak warna merah ni. Okey, ada 2 karangan yang perlu kamu lakukan untuk minggu ini. Okey, murid-murid, cikgu harap kamu cuba selesaikan latihan yang cikgu beri. Salin je peta buih, salin karangan tanpa dalam buku karangan. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas hari ini, sedikit pantun untuk murid-murid. Pohon kelapa tumbuh sejajar, hidup berjajar di tepi pantai.
rajin-rajinlah adik dalam belajar agar menjadi anak yang pandai. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.